Surah Al-A'raf merupakan surah yang ketujuh di dalam Al-Quran. Ia mengandungi 206 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Surah ini telah turun dalam jangka masa yang sama dengan surah Al-An'am, iaitu pada penghujung tinggalnya Rasulullah SAW di Mekah. Pada waktu itu, baginda telah pun menghabiskan waktu yang lama untuk menyebarkan Islam kepada penduduk Mekah. Pelbagai nasihat, petunjuk dan panduan diberi kepada penduduk Mekah, namun tiada ada kesan yang nyata kepada mereka. Sewaktu turunnya surah ini, kehidupan Rasulullah SAW serta umatnya begitu tertekan. Ini kerana baginda dan umat baginda pada waktu itu diserang dengan macam-macam cara dan telah sampai kepada satu tahap yang sangat serius, dan sehingga ada serangan-serangan fizikal dan turut dipulaukan. Surah ini mengambil namanya daripada ayat 46 dan 47 di mana A'raf telah disebut. A'raf bermaksud tempat tertinggi, atau dalam bahasa Inggeris The Heights, iaitu satu paras tertinggi yang berada di antara syurga dan neraka. Menurut Imam Al-Qurtubi, Al-A'raf dari segi bahasa ialah tempat yang mulia atau tinggi. Dari A'raf ini, seseorang yang berada di situ akan dapat melihat orang yang melalui titian sirat untuk memasuki syurga atau neraka. Mereka yang di A'raf ini dapat menyaksikan kehidupan kedua-dua golongan, iaitu yang berada di syurga dan juga yang berada di neraka. Ada rujukan yang memberitahu bahawa penduduk A'raf adalah orang yang paling rendah darjatnya. Rendah darjatnya di sisi Allah kerana pahala dan dosa mereka yang seimbang. Hanya belas ihsan Allah sahaja yang akan membawa mereka ke syurga akhirnya. Segala-gala perbuatan kita di dunia akan diambil kira, ditimbang, di mana timbangan berat di sebelah kanan membawa masuk manusia ke syurga, dan timbangan berat ke sebelah kiri membawa masuk manusia ke neraka. Tetapi apabila ditimbang dan di antara kanan dan kiri kedua-duanya seimbang, keadaan inilah yang dikenali sebagai Al-A'raf seperti tajuk surah ini. Kita mesti percaya yang kita semuanya akan dibangkitkan semula di padang mahsyar satu hari nanti. Kejayaan hidup atau success in life, seperti memiliki jawatan dan pendidikan tinggi ataupun sejumlah harta yang kita telah capai, belum pasti menentukan kejayaan di hari akhirat kelak. Kejayaan bagi orang mukmin ialah apabila dipesongkan dari neraka dan seterusnya melalui perjalanan yang lancar ke syurga. Dalam erti kata lain, success in life are actually things that we do today to be in heaven in the hereafter. Kandungan utama surah Al-A'raf adalah seperti berikut. Pertama, kisah bagaimana Nabi Adam AS ditipu syaitan sehingga dihantar ke bumi. Kedua, keterangan terperinci mengenai syurga dan neraka yang turut menyatakan perkataan A'raf sama seperti nama surah ini. Ketiga, cerita-cerita Nabi-Nabi Nuh, Saleh, Lut, Syu'ib dan Musa bertemakan penentangan kaum masing-masing terhadap Nabi-Nabi ini. Tema ini selari dengan kisah yang lebih panjang, penentangan kaum Yahudi terhadap Nabi Musa yang juga dalam surah ini. Keempat, panggilan mengenai Islam oleh Allah kepada umatnya yang diturunkan dalam bentuk amaran berikutan situasi di Mekah ketika itu. Dalam surah ini memang jelas bahawa jemputan ini diberikan kepada seluruh umat manusia dan bukan terhad kepada kaum-kaum Arab sahaja. Ini menegaskan fakta bahawa Al-Quran diturunkan untuk semua umat manusia
dan berbeza dengan kitab-kitab sebelum itu yang telah turun hanya untuk kaum pada waktu kitab itu diturunkan. Kelima, surah ini turut juga menceritakan dengan jelas sikap hipokrit dan penentangan kaum Yahudi pada waktu itu terhadap Nabi Musa alaihissalam sehingga ditimpa balasan yang hebat. Kisah Nabi Musa dalam surah ini mempunyai perincian yang mendalam, menarik dan berteladan. Keenam, pada penghujung surah ini juga Allah juga telah memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam supaya melaksanakan penyebaran agama Islam secara bijak. Arahan yang paling utama pada waktu itu adalah perlunya kesabaran daripada provokasi semua penentang-penentang. Ayat 204 surah Al-A'raf pula adalah suruhan Allah supaya kita diam atau senyap apabila Al-Quran dibacakan. Ayat ini signifikan. Ayat inilah yang memberi asas perbincangan dan akhirnya hukum hakam kepada mazhab-mazhab untuk memutuskan sama ada Al-Fatihah perlu dibaca atau tidak oleh makmum ketika imam sedang membaca ayat Al-Quran dalam solat jemaah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ